أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita panjatkan setinggi-tinggi rasa kesyukuran kehadap Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih lagi memberi izin kepada kita untuk kita teruskan lagi sesi pembelajaran kita pada hari ini. Okey, insya-Allah hari ini kita akan masuk dalam tajuk yang baru. Kalau yang lepas kita dah bincang pasal sirah, iaitu berkaitan dengan Khulafa Ar-Rasyidin. Yang ada 4 orang Khulafa Ar-Rasyidin, macam mana pemerintahan diorang, biodata 4 Khulafa Ar-Rasyidin. Jadi untuk hari ini kita akan masuk dalam bidang yang baru, iaitu bidang akhlak. Pelajaran 29, muka surat 173. Pelajaran 29, muka surat 173, ilmu cahaya kehidupan. Okay. Ilmu cahaya kehidupan. Jadi yang buku teks, boleh buka buku teks, kita tengok sama-sama. Okay, insya-Allah. Kewajipan menuntut ilmu. Okay. Kewajipan bagi seseorang Muslim untuk menuntut ilmu. Bukan takat Muslim, manusia memang diwajibkan untuk menuntut ilmu. Okay. Matlamat utama kehidupan manusia ialah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala di samping melakukan amalan-amalan soleh. Amalan yang didasari dengan ilmu merupakan syarat diterima Allah Subhanahu wa taala. Setiap amalan ibadah yang kita nak buat pada Allah, kita mesti ada ilmu tentang dia. Okey, kita jangan buat hentam kromo. Okey, main ikut suka kita je. Jangan beribadah ikut suka kita tanpa kita tahu apa syarat-syarat ibadah tu, apa rukun-rukun ibadah tu. Maksudnya kita kena ada ilmu untuk mempelajari ataupun melakukan satu-satu ibadah supaya ibadah kita diterima oleh Allah Ta'ala. Umat Islam dilarang melakukan atau mengatakan sesuatu tanpa ilmu. Jangan suka bercakap tanpa kita ada pengetahuan tentang sesuatu perkara. Oleh itu kita diwajibkan mendalami ilmu pengetahuan sebagai ubat kepada kejahilan. Okey. Ilmu adalah ubat kepada kejahilan. Kalau kita tengok hari ni, kan, kamu biasa buka media sosial, kat Twitter, Facebook, Instagram, okay, ramai orang cuba untuk menjadi ahli di dalam satu-satu bidang. Okay, bila ada berita, satu-satu berita keluar, berita tentang virus keluar, berita tentang COVID keluar, maka ramailah netizen-netizen yang cuba untuk menjadi ahli perubatan tanpa diorang ada ilmu di dalam bidang tu. Itu satu benda yang dilarang, tak sepatutnya dilakukan. Sebab kita bukan ahli di dalam bidang perubatan, maka kita layak kita nak, orang kata, cakap sesuatu perkara tentang perubatan. Tapi bukanlah bermaksud kita langsung tidak boleh berkata-kata, tapi benda yang mendalam di dalam bidang itu, kalau kita bukan ahlinya, kalau kita tidak ada ilmu tentangnya, maka janganlah kita bercakap tentangnya. Sebab kalau kita bercakap juga, nanti orang akan nampak kejahilan kita di dalam satu-satu perkara. Sebab ada orang kata bila mana seseorang tu diam, kita tak tahu dia ni pandai ataupun tidak. Tapi kalau bila sekali dia berkata-kata, confirm tahu dia ni memang tak pandai, memang jahil. Okay. Sebab tu kalau kita tidak tahu tentang satu-satu perkara, adalah lebih elok untuk kita diam. Okey, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatu ala kulli muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Okay, ni biasalah kita dengar hadis ni. Talibul ilmi faridatu ala kulli muslim. Yang mana maksud dia, menuntut ilmu wajib ke atas setiap orang Islam. Okey, kenapa Nabi wajibkan? Kenapa Allah wajibkan? Sebab ilmu adalah ubat kepada kejahilan. Untuk mengelakkan diri kita daripada jadi orang yang jahil, maka kita hendaklah menuntut ilmu.
Apa yang kita lakukan sekarang, apa yang kamu lakukan sekarang ni, ini adalah proses menuntut ilmu. Saya pun masih lagi menuntut ilmu sehingga sekarang. Sebab apa? Kita nak mengelakkan diri kita daripada menjadi seorang yang jahil, ataupun bahasa mudah orang kita, bodoh. Untuk mengelakkan diri daripada jadi seorang yang bodoh. Umat Islam diwajibkan mempelajari ilmu fardu ain seperti tauhid, fiqh, akhlak sebagai asas untuk menjalani kehidupan berlandaskan syariat. Ini ada 3 perkara: akidah, syariat, akhlak. Syariat ni fiqh lah. Akidah ni tauhid, fiqh dengan akhlak. Ataupun akidah, syariat dengan akhlak. Benda yang paling penting sekali dalam kehidupan seorang Muslim, 3 ni. Kita kena belajar tentang macam mana akidah kita mentauhidkan Allah. Kita kena belajar tentang macam mana fiqh kita dalam nak mengabdikan diri kepada Allah, dan akhlak kita dalam kita nak menjalani kehidupan kita sebagai seorang manusia. Ini 3 ilmu yang penting dalam setiap orang Islam. Dan semua ni ada pada siapa? Ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita kena belajar tentang itu. Selain itu, ilmu fardu kifayah seperti sains, ekonomi dan kedoktoran wajib dipelajari untuk membina kekuatan dan memelihara maslahat umat Islam. Ilmu-ilmu yang melibatkan fardu kifayah, mana kewajipan bagi seseorang dalam satu golongan. Fardu kifayah, kita tahu fardu kifayah ni dia wajib melakukan, tapi jika mana di dalam satu komuniti ataupun di dalam satu masyarakat itu ada seorang yang telah melaksanakan fardu kifayah itu, maka yang lain semua terlepas daripada beban untuk melakukannya. Itu masuk fardu kifayah. Jadi ilmu-ilmu yang ada di atas muka bumi ni, ilmu sains, ilmu geografi, ilmu doktor, ilmu perubatan, ilmu engineering, semua ni adalah fardu kifayah bagi manusia. Fardu kifayah bagi kita seorang Muslim. Sebab apa? Inilah ilmu untuk kita menggunakannya dalam kehidupan di dunia ini. Maslahat untuk orang Islam. Kalau tak ada doktor, macam mana nak selamatkan pesakit? Kalau tak ada engineer, macam mana nak tahu macam mana barang-barang itu dicipta? Maka penting ilmu-ilmu ini bagi setiap orang Islam. Maka menjadi fardu kifayah bagi kita untuk mempelajari dia. Bagi mana yang berkemampuan, dia harus mempelajarinya untuk memberikan manfaat kepada umat Islam sendiri dan dunia umumnya. Kedua-dua jenis ilmu ini perlu dikuasai secara seimbang demi kesejahteraan umat dan kegemilangan Islam. Ilmu dua-dua ni penting. Ilmu agama dengan ilmu dunia, dua-dua ni penting, sangat penting. Sebab kita nak imbangkan diri kita di atas muka bumi ini. Jangan hanya jadi manusia yang mengejar dunia tanpa kita dapatkan akhirat. Jangan jadi manusia yang nak akhirat tapi dunia dia abaikan. Jangan. Nabi suruh kita ambil dua-dua sekali. Kita kejar akhirat dalam masa yang sama, dunia jangan kita tinggalkan. Sebab tugas kita sebagai seorang manusia untuk memakmurkan muka bumi Allah ni. Kalau setakat kita ni beribadah 24 jam tanpa kita ada sosial dengan masyarakat, tanpa kita menjalankan tanggungjawab kita sebagai seorang manusia, maka kita dah tinggalkan benda yang Nabi suruh lakukan. Itu pentingnya ilmu dalam kehidupan seorang Muslim. Tengok seterusnya, adab-adab dalam menuntut ilmu. Dalam menuntut ilmu ada adab dia, adab kesopanan dia, cara-cara untuk kita buat sewaktu kita sedang menuntut ilmu. Di antara adab-adab dalam menuntut ilmu, yang pertama, memuliakan dan menghormati seorang guru. Bukanlah guru itu minta dimuliakan. Tidak. Guru tidak minta dirinya dimuliakan. Saya pun tak minta diri saya dimuliakan. Tidak. Tapi itu ada adab dalam kita berguru, dalam kita menuntut ilmu. Sebab kita nak dapat ilmu daripada seseorang, maka hormati dia. Kalau tak dapat nak hormat saya sebagai seorang guru, hormatlah saya sebagai seorang yang lebih tua daripada kamu. Dan saya tak minta untuk dimuliakan. Sebab hanya Allah sahaja yang layak untuk kita muliakan dan kita agung-agungkan. Sebab semua ilmu datang daripada Allah. Sebab tu selayaknya Allah itulah yang perlu kita muliakan dan agungkan. Tetapi macam saya kata tadi, dalam adab kita nak menuntut ilmu, menghormati seorang guru, itu adalah satu adab. Yang kedua, menjauhi maksiat dan kemungkaran.
Ilmu adalah cahaya, kemungkaran adalah kegelapan. Cahaya dan kegelapan ni tak akan boleh bersama dalam satu-satu masa. Okay? Cahaya dan kegelapan tidak boleh bersama dalam satu-satu masa. Sebab tu bila adanya siang, malam hilang. Bila adanya malam, siang hilang. Okay? Sebab dua benda ni benda yang berbeza, yang tidak boleh ada dalam satu-satu masa. Maka ilmu, untuk kita dapatkan ilmu, untuk kita dapatkan cahaya ilmu, maka kena tinggalkan maksiat-maksiat dan kemungkaran. Okay? Orang Islam dia wajib tinggalkan maksiat dan kemungkaran. Tidak boleh tidak. Kita kena tinggalkan kemungkaran. Okay? Tak ada orang kata aku tak boleh nak tinggalkan benda ni. Tak. Kemungkaran, maksiat mesti boleh ditinggalkan. Okay? Jadi nak dapatkan ilmu yang baik, ilmu yang sempurna, ilmu yang memberi manfaat kepada diri sendiri, maka jauhi maksiat dan kemungkaran. Yang ketiga, mengisi masa lapang dengan perkara yang berfaedah. Okay? Mungkinlah dalam zaman kita sekarang, zaman pandemik COVID ni, mungkinlah masa-masa lapang kita ni banyak dalam bilik ataupun dalam rumah sahaja, ataupun hanya memegang telefon. Tapi bukanlah bermaksud dengan kita duduk rumah, dengan kita duduk dalam bilik dengan hanya menggunakan telefon, kita tak mampu nak isi masa lapang dengan benda yang berfaedah. Boleh. Dia bukanlah nak isi masa lapang ni nak kena keluar rumah sahaja. Lagi-lagi zaman sekarang lah, pandemik COVID, kita tak boleh nak keluar rumah sesuka hati kita. Jadi macam mana kita nak isi masa lapang dengan benda berfaedah? Telefon kita tu banyak benda faedah yang kita boleh dapatkan. Okay? Buka YouTube tu banyak video-video yang berfaedah yang kita boleh tengok dan kita boleh tonton. Okay? Bukan hanya dalam bidang agama, bidang-bidang dunia pun kita boleh tonton juga. Tidak menjadi masalah. Okay? Zaman sekarang zaman mudah, semua ada di hujung jari. Apa yang kita nak, apa yang kita nak cari, kita akan dapat. Tinggal lagi diri kita memilih, aku nak cari benda yang baik atau benda yang buruk. Sebab dua-dua tu ada di dalam telefon. Dua-dua tu boleh dicari di dalam smartphone kita. Okay? Jadi isi masa lapang dengan benda yang berfaedah. Okay, seterusnya yang keempat, beramal dengan ilmu yang dipelajari. Okay. Ilmu yang kita telah pelajari, ilmu yang telah kita dapat, maka kita kena amalkan. Benda ni agak susah sebenarnya. Ramai orang yang berilmu tapi tak mampu nak beramal dengan ilmunya. Tapi nak tak nak kita kena buat. Saya sendiri akui, okay, saya tak mampu nak mengamalkan benda yang saya dah pelajari. Sebab inilah lemahnya manusia dalam diri seorang manusia. Tapi seboleh tidak, kita kena cuba untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari. Bila kita amalkan, insya-Allah ilmu tu akan melekat untuk selama-lamanya. Mudah. Tengok kita surah Al-Fatihah. Ni surah Al-Fatihah, senang kata tak ada orang yang tak hafal lah surah ni. Bagi seorang Islam mesti hafal punya. Okay? Walaupun dia tak baca dah lama dah. Maksudnya tak buka mushaf tengok surah Al-Fatihah dalam Al-Quran. Bila lah kita buka mushaf, kita tengok surah Al-Fatihah dalam Al-Quran? Saya rasa lama dah kita tak tengok. Tapi hilang tak Al-Fatihah tu daripada kepala otak kita, daripada fikiran kita? Tak hilang. Sebab apa? Sebab kita amalkan. Sebab kita amalkan membaca Al-Fatihah setiap kali solat, maka sebab itulah dia tak hilang daripada ingatan kita. Itu ilmu. Pentingnya beramal dengan ilmu. Okay, seterusnya yang kelima, tidak malu untuk bertanya. Okay? Ada pepatah Melayu kata malu bertanya sesat jalan. Sebab apa? Kita malu nak bertanya tentang satu-satu perkara, kita akan sesat dalam mengandaikan tentang satu-satu perkara itu. Kita tak tahu tentang apa benda yang terjadi ni. Okay? Contoh ada satu kes, ada pun berita yang gempar dekat media sosial, kita tak tahu pun hujung pangkal cerita tu, kita terus nak bagi komen. Tak. Okay? Kena bertanya terlebih dahulu apa sebenarnya yang berlaku. Maka bertanya tu penting dalam menuntut ilmu. Dan dia adalah satu-satu adab juga dalam menuntut ilmu. Sebab tu biasakan diri untuk bertanya kepada guru. Biasakan diri untuk bertanya kepada orang yang lebih tahu. Okay, seterusnya yang ke-6, rajin berusaha, berdoa dan bertawakal kepada Allah. Ini benda paling penting. Usaha. Apa sahaja benda, kalau tak ada usaha, kita takkan dapat. Kita lapar nak makan, tapi kita tak ada usaha untuk ambil makanan tu suap dalam mulut kita, takkan kenyang. Sebab usaha tu kena ada. Memanglah kenyang tu datang daripada Allah. Ada orang makan banyak, kenyang tak dapat.
Sebab kenyang tu datang daripada Allah. Tapi nak kenyang, kena makan. Itu namanya usaha. Usaha tu penting dalam menatijahkan satu-satu benda yang untuk kita dapat. Okay? Jadi kita kena berusaha dalam apa juga perkara. Memang setiap perkara Allah dah tentukan. Okay? Macam mana pengakhiran hidup kita, macam mana rezeki kita, Allah dah tentukan dah siap-siap. Sebab tu kita dalam kandungan ibu kita. Tapi kita perlu untuk usaha mendapatkannya. Kena usaha. Usaha tu sangat penting. Selepas kita dah berusaha, kita doa pada Allah supaya Allah beri apa yang kita nak. Dan kita tawakal atas setiap apa yang Allah beri. Itu benda yang penting dalam kehidupan seorang Muslim. Dan last sekali, niat menuntut ilmu, ikhlas kerana Allah Ta'ala. Ini patutnya mula-mula lah. Okay, niat menuntut ilmu, lillahi ta'ala. Apa sahaja ilmu yang kita nak belajar, niatkan lillahi ta'ala. InsyaAllah, kita dapat ilmu dalam masa yang sama, kita akan dapat pahala di atas ilmu yang kita pelajari. Okay. Itu di antara adab-adab menuntut ilmu. Okay, tengok kunci ilmu kat bawah tu. Kat situ dia bagi tahu ataupun dia ajarkan doa sebelum memulakan pembelajaran. Okay, doa sebelum mula belajar. Allahumma ftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikah muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Yang mana maksud dia, ya Allah, bukakanlah pintu hati kami sebagaimana orang yang arif. Kurniakanlah kepada kami kefahaman nabi-nabi dan ilham para malaikat yang hampir denganmu. Dengan rahmatmu, wahai Tuhan yang maha pemurah lagi maha penyayang. Kalau tak hafal yang ni, doa yang biasa kamu baca sebelum mula kelas. Okay? Itu pun termasuk dalam doa sebelum memulakan pembelajaran. Okay? Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min hadzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Berdoa sebelum memulakan pembelajaran. Okey. Itu adab-adab dalam kita nak menuntut ilmu. Seterusnya, kepentingan beradab ketika menuntut ilmu. Okay, kenapa pentingnya kena ada adab yang adab-adab yang saya sebut tadi? Kenapa penting sangat dalam nak menuntut ilmu ni kena ada adab? Okey. Penting, ada kepentingan dia dalam ilmu yang kita nak dapatkan. Okey, kita tengok sama-sama apa tu kepentingan beradab ketika menuntut ilmu. Kalau dalam ni kita tengok dia bagi satu dialog perbualan seorang murid dengan guru di dalam media sosial. Di dalam, hari ni kita panggil WhatsApp lah, WhatsApp ataupun Telegram. Okey. Kat situ dia beritahu, Assalamualaikum Ustaz, maaf saya ada suatu kemusykilan dan ingin bertanya. Maka Ustaz dia kata, apa dia yang hendak ditanya? Waktu murid ni tanya, saya sedang menyediakan teks syarahan agama yang berkaitan dengan adab-adab menuntut ilmu dan kelebihannya. Bolehkah Ustaz jelaskan serba sedikit tentang kepentingan beradab ketika menuntut ilmu? Maka Ustaz tu pun ceritakan, oh mudah itu sahaja Anas. Ibarat kata pepatah, buat baik dibalas baik. Sekiranya kamu menuntut ilmu dengan beradab, maka sudah pasti kamu akan mendapat ganjaran kebaikan serta memperoleh banyak manfaat. Buat baik dibalas baik. Ilmu satu benda yang baik, menuntut ilmu satu benda yang baik, beradab ketika menuntut ilmu satu benda yang baik. Maka kita buat benda yang baik, kita akan dapat balasan yang baik. Okay? Sebab tu saya kata tadi, ilmu dia tak boleh disekalikan dengan maksiat. Tak boleh. Sebab maksiat benda yang buruk, ilmu benda yang baik. Kita tak boleh nak sekalikan. Jangan sekalikan. Boleh orang buat sekalikan, tapi tidak ada keberkatan di dalam ilmu itu. Itu yang pertama. Buat baik, dibalas baik. Yang kedua, antara kepentingannya termasuklah mendapat ganjaran pahala. Manakala ilmu yang dipelajari mendapat keberkatan. Macam saya kata, kita belajar ilmu ni lillahi ta'ala, kita akan dapat pahala. Dan kalau Allah orang kata, kalau Allah berkati ilmu yang kita pelajari itu, kita akan dapat keberkatan daripada Allah. Ini penting dua tu. Kita nak kejar ilmu dalam masa yang sama, kita nak dapat juga pahala daripada Allah. Dalam masa yang sama juga, kita nak dapat keberkatan daripada ilmu yang kita pelajari. Ramai orang yang berilmu, tapi tidak ada keberkatan daripada ilmu yang dia pelajari. Macam mana? Macam saya kata, orang tu ada ilmu, tapi dia tak mengamalkan ilmu yang dia pelajari. Itu namanya ilmu yang tidak berkat. Okay.
Selain itu, kamu akan mencapai kejayaan dalam hidup serta mudah melakukan kebaikan dan ketaatan. Okay? Dengan ilmu, kan, ilmu-ilmu yang kita belajar ini, kita dapat capai sesuatu yang kita nak dalam kehidupan kita. Kita belajar sungguh-sungguh, nak belajar sungguh-sungguh dalam bidang perubatan. Sebab apa? Kita bercita-cita untuk menjadi doktor. Maka kalau kita dah belajar ilmu, kita beradab dalam ilmu yang kita belajar, maka kita akan dapat apa yang kita inginkan, apa yang kita ingin capai. Hidup kamu akan menjadi tenang dan masyarakat juga akan memandang tinggi terhadap kamu. Seseorang yang berilmu dipandang tinggi di dalam masyarakat. Orang yang ada ilmu dipandang tinggi dalam masyarakat. Orang kaya mungkin ada orang suka, tapi ada juga orang yang tak suka orang kaya. Tapi orang yang berilmu, orang akan pandang dengan pandangan yang tinggi. Okay, itu sedikit tentang kepentingan beradab ketika berilmu. Kita tengok sebelah tu kejap. Kunci ilmu. Al-Imam Syafi'i pernah berpesan, ilmu tidak akan dapat diperoleh kecuali dengan 6 perkara. Ini pesan Imam Syafi'i, iaitu imam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Okay. Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dia ajarkan, dia bagi tahu ilmu tidak akan dapat diperoleh kecuali dengan 6 perkara. Apa dia? Yang pertama, az-zaka, iaitu cerdas. Orang yang cerdas dia akan dapat ilmu. Maksudnya, macam mana jadi orang yang cerdas ni? Macam saya kata tadi, orang yang nak ilmu tak boleh sekali dengan maksiat. Untuk dapatkan kecerdasan dalam berilmu ni, kena tinggalkan benda-benda yang mungkar, kena tinggalkan maksiat. Okay. Yang kedua, al-hirs, iaitu keinginan yang tinggi. Kita kena ada keinginan untuk dapatkan sesuatu, keinginan yang tinggi. Orang yang setakat angan-angan ataupun sekadar buat angan-angan mak jenin lah, tidak ada keinginan yang tinggi, maka dia tak akan dapat apa yang dia nak. Jadi sama juga dalam ilmu. Kita nak satu-satu ilmu tu, kita kena ada keinginan yang tinggi untuk pelajari dia, keinginan untuk memahami ilmu tu, maka kita akan dapat ilmu tu juga. Yang ketiga, al-ijtihad, bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh dalam mempelajari ilmu. Nak dapatkan ilmu tu kena belajar bersungguh-sungguh. Kamu nak dapat keputusan yang baik di dalam SPM, kena belajar bersungguh-sungguh. Usaha yang penting. Yang keempat, al-bulughah, iaitu kewangan yang cukup. Apa kewangan yang cukup? Nak dapat ilmu, kita perlukan sedikit pengorbanan. Kamu nak masuk universiti, kamu perlukan kewangan untuk kamu belajar di universiti. Maka kewangan tu penting juga untuk kita dapatkan ilmu. Kalau bukan kewangan untuk belajar ilmu tu, contoh kita nak pergi menuntut ilmu dengan seorang tok guru, kita perlukan tambang perjalanan pergi berjumpa dengan guru tu. Tambang tu memerlukan duit, maka kewangan kena ada untuk menuntut ilmu. Yang kelima, suhbatul ustaz, berdamping dengan guru. Berdampinglah dengan guru, kita akan dapat ilmu. Banyakkah berdamping dengan guru, kita akan dapat ilmu. Kalau hari ini mudah, kamu buka kat YouTube, kamu tengok ceramah orang-orang yang ceramah-ceramah ilmu di dalam YouTube tu, kita akan dapat ilmu daripada dia. Sentiasa berdamping dengan orang yang berilmu. Dan yang keenam, tul zaman, iaitu tempoh yang panjang. Ilmu dia tak dapat dalam masa yang singkat. Nak dapatkan ilmu memerlukan kita punya usaha dalam tempoh yang panjang. Sehinggalah kita tua pun kita kena mempelajari sesuatu. Sebab ilmu dia takkan dapat dalam masa yang singkat. Boleh dapat, tapi ilmu yang lengkap, ilmu yang berkat, ilmu yang Allah redha, kena melalui satu tempoh yang panjang untuk kita mempelajari dia. Itu nasihat Imam Syafi'i. Okey, kita tengok seterusnya. Akibat tidak beradab ketika menuntut ilmu. Tadi kita belajar tentang adab dalam menuntut ilmu. Kalaulah seseorang itu dia tidak beradab semasa menuntut ilmu, apa yang akan jadi kepada diri dia? Kita tengok. Yang pertama, susah mengingati dan mengikuti ajaran guru. Kalau seseorang tu dia tidak ada adab dengan guru dia, tidak ada adab di dalam kelas, maka pelajaran yang dia sedang pelajari itu susah dia nak ingat. Dan dia tak akan dapat lah. Dia akan dapat, susah nak dapat ilmu yang dipelajari. Yang kedua, berdosa dan mendapat kemurkaan
Allah berdosa bila mana kita tidak beradab, tidak beradab dalam menuntut ilmu. Dan Allah tak suka orang yang tidak ada adab dalam menuntut ilmu. Yang ketiga, ilmu yang dipelajari tidak membawa kebaikan kepada diri. Ilmu satu benda yang baik, tapi bila mana kita belajar sesuatu ilmu tu kita tidak ada adab dalam menuntut ilmu, maka ilmu tu akan membawa kebaikan kepada diri kita, tidak akan sekali-kali. Yang keempat, mudah terpengaruh dengan unsur-unsur negatif. Tidak beradab ni benda yang negatif. Jadi bila mana kita tidak beradab di dalam menuntut ilmu, pengaruh-pengaruh benda yang negatif ni mudah untuk kita dapat. Seterusnya, ilmu yang dipelajari tidak mendapat keberkatan Allah. Ini yang paling kita risau. Ini yang paling kita risau. Ilmu-ilmu yang kita belajar ni, Allah berkat ataupun tidak. Mudah sekali kita nak tahu ilmu yang Allah berkat ataupun tidak. Tengok, kita amal tak dengan ilmu yang kita pelajari ni. Kalau kita cakap belajar tapi kita tak amalkan, itu petanda ilmu itu Allah tidak berkati. Dan last sekali dipandang hina oleh guru dan rakan-rakan. Orang yang tak ada adab ni, orang tak suka dengan dia. Orang tak suka dengan dia. Sebab tu penting beradab semasa menuntut ilmu. Supaya orang tak pandang hina pada diri kita. Last sekali kita tengok kelebihan orang yang berilmu. Orang yang berilmu ni dia ada kelebihan dia yang tersendiri. Kita nak dapatkan kelebihan tu. Apa kelebihan orang yang menuntut ilmu? Allah Subhanahu Wa Taala meninggikan darjat orang yang berilmu mengatasi kedudukan orang yang berharta. Saya kata tadi, orang yang berharta ada orang suka, tapi ada juga orang yang tak suka dengan orang kaya ni. Tapi orang yang berilmu, orang yang bijak pandai, orang akan pandang tinggi dan orang akan suka dengan dia. Masyarakat akan suka dengan dia dan masyarakat akan hormat dia. Beza dengan orang yang berharta. Ada juga kita memanglah suka kepada harta, tapi ada juga orang kaya yang kita tak suka, yang kita benci. Itu maksudnya. Ilmu ini bila mana kita pelajari, kita jadi orang yang berilmu, kita jadi seorang tokoh ilmu, Allah akan tinggikan darjat kita di mata orang awam, di mata masyarakat. Hal ini dapat dilihat dalam kisah Talut yang dilantik menjadi raja, yakni pemimpin Bani Israel, kerana kekuatan tubuh dan ketinggian ilmunya, walaupun dia seorang yang miskin. Tentang kisah di dalam kisah Bani Israel, ada seorang hamba dipanggil sebagai Talut, yang mana dia ni seorang yang miskin, tapi sebab ni dia seorang yang berilmu, dia kuat tubuh badan dia diangkat menjadi raja. Orang yang berilmu kita panggil sebagai ulama. Ulama, alim, orang yang berilmu, menjadi pewaris para nabi dan pemimpin ke jalan kebaikan. Pewaris bagi seorang nabi adalah ulama. Ulama ini mewarisi ilmu-ilmu yang diajarkan oleh nabi. Apa yang nabi sampaikan, itu yang dia akan warisi. Bila kita kata warisi, kita akan warisi seperti mana yang nabi ajarkan. Bukannya kita ni warisi tapi kita buat sendiri ilmu yang kita nak. Kita lakukan benda-benda yang nabi tak pernah ajar. Itu benda yang salah. Bila mana ulama pewaris nabi, maka dia mewarisi ilmu-ilmu yang nabi ajarkan. Dia wariskan ibadah-ibadah yang nabi pernah buat. Bukan buat ibadah sendiri, bukan buat ilmu sendiri, tapi mewarisi ilmu daripada nabi. Orang yang beramal dengan ilmunya akan menjadi contoh teladan dalam masyarakat. Macam saya beritahu tadilah, orang yang berilmu, yang menyampaikan ilmunya untuk kebaikan, akan didoakan oleh semua makhluk di langit dan di bumi, dan dipermudah baginya jalan ke syurga. Bila mana kita ada ilmu, kita sampaikan pula ilmu kita tu kepada orang lain, kita akan dapat pahala yang kita tidak jangka, yang kita tak tahu berapa banyak besarnya pahala yang Allah berikan bila mana kita mengajarkan ilmu kepada seseorang. Dalam sebuah hadis Nabi bagi tahu, bila mati anak Adam, maka terhapuslah semua perkara bagi dia, terhenti semua perkara bagi dia, terhenti kehidupan dunia ni bagi seorang yang telah mati, kecuali 3 perkara.
Apa dia? Doa anak yang soleh, doa seorang anak yang soleh akan tetap sampai kepada mak ayah dia yang telah meninggal. Harta yang diwakafkan, harta yang diwakafkan pada jalan Allah. Harta yang kita beri, sedekah yang kita beri, pahala tu akan berterusan selagi mana benda tu digunakan oleh orang yang kita sedekah itu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, iaitu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang kita ajarkan pada seseorang, selagi mana orang itu menggunakan ilmu yang kita ajar, kita akan dapat manfaat, pahala daripada ilmu yang kita ajar itu. Selagi mana ilmu tu masih digunakan di atas muka bumi ini, maka orang yang mengajarkan itu akan dapat pahala mengalir ke dia walaupun dia telah meninggal dunia. Orang yang keluar dari rumah dengan niat mencari ilmu ibarat berjihad di jalan Allah. Sebab itulah kalau kita masuk universiti, kita tuntut ilmu belajar dekat U, kita boleh mohon untuk zakat. Zakat untuk apa? Orang yang keluar di jalan Allah. Sebab orang yang menuntut ilmu ni, dia keluar untuk mencari ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Maidah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum wallazina utul ilmi darajat. Yang mana maksud dia, Allah Subhanahu wa taala mengangkat darjat orang-orang beriman dan orang-orang yang berilmu antara kamu beberapa darjat. Ini bukti Allah angkat darjat. Allah angkat darjat orang yang berilmu. Ini bukti Al-Quran. Al-Quran yang kita percaya wahyu daripada Allah, Al-Quran yang kita percaya kata-kata daripada Allah, maka ini bukti. Ini bukti orang yang berilmu, darjat dia akan diangkat. Itulah kelebihan bagi orang-orang yang berilmu, darjat dia akan diangkat, dan banyak lagi lah. Last sebelum kita tutup majlis kita, tengok dekat kunci ilmu itu, Islam telah melahirkan banyak tokoh ilmuwan yang terkenal. Ini tokoh-tokoh ilmuwan yang lahir di dalam dunia Islam. Antara dia Imam Abu Hanifah, iaitu imam bagi mazhab Hanafi. Imam Malik, pengasas bagi mazhab Maliki. Imam Syafi'i, imam yang mengasaskan mazhab Syafi'i. Dan Imam Ahmad, Imam Ahmad bin Hanbal, iaitu orang imam yang telah mengasaskan mazhab Hanbali. Ini semua ulama-ulama yang lahir di dalam dunia Islam, di dalam bidang fiqh yang paling utama. Yang kedua, Ibn Sina. Ibn Sina ni seorang tokoh dalam bidang perubatan. Perubatan moden hari ini banyak yang mengambil daripada ilmu-ilmu yang diajarkan oleh Ibn Sina. Yang ketiga, Al-Khawarizmi, dalam bidang matematik. Khawarizmi, matematik yang kita pelajari hari ini, asas dia banyak diambil daripada Al-Khawarizmi. Yang empat, Al-Farabi, dalam bidang falsafah. Al-Farabi. Dan yang kelima, Jabir bin Hayyan, iaitu dalam bidang kimia. Ini bidang-bidang hal keduniaan yang tokoh-tokoh dia datang daripada dunia Islam. Maksudnya Islam telah melahirkan banyak tokoh-tokoh yang bukan hanya hebat dalam bidang agama, tapi hebat juga dalam hal keduniaan, dalam hal dunia. Maka sebab tu, dua jenis ilmu ini kita kena pelajari. Itulah kepentingan ataupun kepentingan ilmu dalam kehidupan kita. Yang mana ilmu ini akan jadi cahaya dalam kehidupan manusia. InsyaAllah setakat itu sahaja untuk pembelajaran kita hari ini. Jika ada sebarang persoalan, boleh tanyakan kepada saya secara personal. Jangan lupa komen dengan nama kamu dekat bahagian komen, nama kamu dengan kelas. InsyaAllah itu sahaja untuk hari ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.